Assalamualaikum, selamat pagi, salam ceria dari Cultural Diva ataupun KSD. Okey, pada hari ini, pada video kali ini, Kak Sheila Diva nak share dua tips yang ringkas tapi sangatlah penting sebenarnya dalam penjagaan gigi. Walaupun Kak Sheila Diva ni giginya tak cantik lah pun kan macam orang lain teratur. Tapi sebenarnya kan, gigi kita ni, okey, kalau kita jaga dari kecil pun, memang kita satu hari dua kali gosok gigi, makanlah makanan berkhasiat apa semua, selalu kumur-kumur. Ialah pasal kita ambil wuduk, kita berwuduk, kita of course kita akan selalu berkumur-kumurkan. Itu salah satu juga, orang kata apa, ada hikmah di sebalik kita berwuduk sebagai orang Islam ni kan. Tapi walaupun macam Kak Esi cakap tadi, walaupun kita jaga dari kecil, kita lakukan apa yang patutnya, tapi ada juga orang yang DNA dari ibu bapa dia yang mempunyai gigi yang reput, yang rotten, yang cepat rotten. Macam KSD macam tu. Parents punya gigi jenis mudah pecah-pecah, mudah rosak lah. Tapi akar gigi kuat. Akar gigi kuat. Maksudnya kadang gigi tu dah habis pun dah tak nampak lah dia punya, kita punya batang gigi batang gigi tu, tapi akar masih ada. Maksudnya selagi tak cabut tu dia tak jadi apa-apa. Kadang-kadang ada orang gigi dia elok tapi akar tak kuat, macam kira macam pokok jugalah kan. Kadang dah tegak tinggi cantik tapi bila pegangan akar tu tak kuat pun boleh tumbang. Macam itulah kan, alam semua jadi. Kita ni pun manusia. Orang kata apa? Manusia. Kalau dah manusia tu boleh jadilah kan. Kita kadang-kadang kita mampu pakai brush gigi murah. Kadang-kadang kita cuba untuk jaga gigi, kita beli yang ada brand kan, yang branded juga. Kadang-kadang kita cari yang macam 0 point berapa-berapa untuk supaya basuh celah-celah gigi. Sebab kita ni tak rajin nak floss, kita pun ni tak pernah floss pun kan. Okey, sekarang ni apa yang KSD nak share pada video kali ini adalah apa yang KSD dapat. Satu, daripada pembacaan. Yang kedua, dari pengalaman. Bila you brush, you akan rasa satu, feeling yang sangat bersih. Kedua, dia memang akan mencungkil keluar apa-apa yang selama ini tertutup oleh makanan-makanan. Maksud KSD, bila you makan, gigi you tak perasan ada dah pecah, ada yang dah berlubang kan. So, bila you tak perasan, you pakai brush gigi yang tidak dapat menanggalkan dengan baik, sisa makanan tu akan masuk di dalam lubang yang terbentuk itu. Lama-lama dia akan jadi caries kat dalam, dia korek. Dan bila you first time pakai dan you brush, betul memang you akan rasa perbezaan yang KSD cakap, sangat rasa bersih. Dan dia juga boleh buatkan you detect sebenarnya gigi you kat belakang ni apa yang dah berlubang, apa yang dah pecah, apa yang sepatutnya you ingat gigi macam bagus, macam elok je kan. Selepas you dah memboros gigi, you boleh rasa, oh kat sini ada lubang rupanya, kat sini pecah gigi aku. Oh kau gitu. Gitu. Baru kau rasa selama ni you tertipu. Tertipu dek kerana sisa makanan tu dah masuk di celah gigi kita, di belakang-belakang tu, mana gigi kita yang dah pecah tu ditutup oleh sisa-sisa makanan. Guna you brush dengan cara yang betul, tu baru you tahu, selamanya aku tertipu. Selama ni baru aku tahu rupanya gigi aku ni banyak rosak. Nak kena pergi repair. You all. KSD cakap betul lah. Kalau kita ni tak jaga gigi dengan baik, kita dah lah malas nak brush gigi satu hari dua kali ke apa kan. So bila you malas, you kenalah cari produk toothbrush, toothpaste yang bagus. Sebab ni malah ada banyak je kan pilihan, dekat farmasi ke mana, drugstore ke mana you pergi, mana-mana kedai pun banyak pilihan brush gigi. Tetapi you nak cari kualiti tu, kualiti yang tinggi itu. Sibuk. KSD ni kucing ni sibuk. Okey, itu pasal brush gigi. So tak ada orang kata apa, tiada kompromi dalam menjaga gigi. No. Okey, yang kedua yang KSD nak cerita. Apabila kita selama ni kan, betulkan kedudukan anda. Okey. Selama kita diajar memboros gigi dengan cara yang betul, tak tahulah kita buat betul ke tidak. Kita selalu bila selepas kita dah boros gigi, kita akan bilas, right? Kita akan kumur-kumurkan, kita akan bilas lah. Jangan gigit boros gigi, Bu. Kucing KSD pergi gigit pula boros gigi aku. Mana satu? Oh, ini yang lama, sorry. Nak pergi gigit yang boros gigi yang lama ni. Tu lah, betul. Sini. Jangan kacau ibu. Kita dah boros-boros gigi apa semua dengan cara yang betul, ataupun cara you mengelat ke, cara you main shortcut ke, itu terpulang. Okay, tapi
tolong spend betul-betul, sebenarnya lebihkan sikit masa kita betul-betul brush your teeth. Sebab kalau kita, yelah nasib lah kalau ada rezeki you punya gigi yang kukuh, macam mana pun kalau tak gosok gigi pun gigi you boleh jadi kuat kan. Tetapi kesihatan mulut tu lah pula kan. Okay. Jadinya apabila kita sebenarnya selepas kita dah brush gigi, kita nak kumur-kumur, kita nak bilas, sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya yang KZ nak beritahu, kita kan diajar apa ni, kumur-kumur, buang-buang kan. Tapi yang sebenar cara yang betul adalah macam yang tengok kat TV tu, yang selalu tengok pagi-pagi Mak Saleh kalau dia brush gigi kan, brush gigi, dia brush dah dia belah. Dia kata, bersih ke? Kan? Kita mesti cakap bersih ke kan? Sebenarnya itulah cara yang betul. Kita ni tidak diajar. Mungkinlah mak bapak kita pun tak tahu tips ini kan. Okay. Memang sebenarnya lepas kita dah brush gigi, kita ludah dulu. Kita buang. Kita ludah dulu apa yang ada dalam mulut kita ni. Apa sisa-sisa, yelah buih-buih lah, apa benda lah dalam mulut kita ni. Kita buang dulu. Kita ludah dulu. Kita ludah dulu. Lepas tu dan kita ambil satu gelas air ke, ataupun kita dengan tangan kita ke, biasalah kan. Kita just kumur-kumur satu kali je. Kau itu yang sebenar-benarnya cara kita membersihkan gigi kita. Mesti ada yang cakap, apa pula? Kalau kita nak berkumur tu, biarlah buang-buang semua bersih-bersih. Itulah kita silap. Sebenarnya kenapa? Kita menggunakan ubat gigi. Kita guna ubat gigi. Kenapa? Ubat gigi ni supaya dapat melindungi gigi kita. Alright. Kita pun nak, lah kalau kita satu, dia membersihkan. Kedua, melindungi gigi kita dari cavity lah, dari apa benda lah, kuman ke bakteria ke apa-apa ke, dari nafas berbau apa semua. Right? Betul. Jadi, kalau kita berkumur banyak kali, sampai 3 kali lah, selalunya 3 kali lah kita kumur-kumur sampai tak ada apa, rasa macam okey kan, baru kita puas hati kan. Kadang-kadang sampai berkahak-kahak semua kan. Kita telah membuang benda yang sepatutnya berada lama dalam mulut kita. Kita, betul lah. Jangan. So, tugas ubat gigi adalah untuk melindungi gigi kita. Dia tugas dia membersihkan gigi dan melindungi gigi kita, right? Dia protect gigi kita. Tapi kerana kita ni kurang pengetahuan ke, kita pun tak perasan ke kan, tidak dipesan ke kan, kita membuang semula ubat gigi ni yang sepatutnya duduk selama mana dalam mulut kita ni untuk melakukan kerja dia melindungi gigi kita. Tapi apa yang kita buat adalah kita akan bersihkan dia sebersih-bersihnya. Kita udah buang sampai rasa tak ada ubat gigi lagi. Tu kat situ yang silap, dek. Kalau nak tahu, macam kita pakai lotion. Kenapa kita pakai lotion? Kita pakai lotion untuk protect kulit kita supaya dia jangan kering, supaya kulit kita lembut. Lotion tu akan membantu memperbaiki struktur kulit kita, tekstur kulit kita nampak lembap. Juga dia ada kadang dia ada SPF, kadang dia pun ada juga macam antibakteria ke apa kan, melindungi kulit supaya kulit kita sihat, supaya tak mudah dijangkiti, supaya kita ni kulit ni tak struktur kulit kita tak lemau. Adakah kita pakai lotion, kita mencucinya semula? Adakah you dah guna lotion, lepas tu you pergi basuh pula? Tak kan? Kenapa dengan ubat gigi kita buat macam tu? Kenapa kita bersihkan dia? Mestilah KSD, takkan nak biarkan ubat gigi duduk dalam tu. Kita pelik lah. Kita rasa macam tu kan. Tapi menurut apa yang KSD tengok, penerangan daripada USIM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kan, right? Diorang mengatakan cara yang betul untuk berkumur-kumur selepas menggosok gigi adalah hanya dengan spit and rinse. Maksudnya kita dah gosok-gosok kita, kita dah kumpul semua, kita sendiri tahulah kita boleh auto kumpul kan. Dan kita ludah, lepas tu lah kita tengok cerita-cerita putih tu, diorang just ambil satu gelas saja. Dah. Kita kata kenapa diorang ni tak rasa macam pelik ke kan, just kumur sekali saja. Tapi itulah dia, sebab dia nak stay kan, dia nak biarkan ubat gigi ni berada dalam mulut di gigi dia, especially lah kan, untuk melindungi gigi dia. Antibakteria, anti segala-gala lah apa yang di offer kan, kalsium lah apa benda kan, itu yang di offer oleh ubat gigi yang ada di pasaran kan. Tapi macam kita rasa bimbang sebab kalau ubat gigi ni mengandungi chemical, ada apa-apa yang
you takut tertelan. Jadi macam mana pula kalau kita berwuduk kan, kita kena buat 3 kali kan. 3 kali kita kena gosok gigi dulu kan. Tapi kumur-kumur tu KZ tak adalah kumur-kumur banyak-banyak. Sebab kita dah gosok gigi, kita dah speed dia dan KZ tak rinse lagi. KZ ambil wuduk sekali lah. Sekali lah kita bilas dengan wuduk kita tu. Macam tu lah KZ buat. Sebab KZ pun dah nak stay kan benda tu lama di dalam mulut kita. Right? Okay, itu satu. Jadinya, apabila kita dah tahu, jadi daripada bahan-bahan natural, kalau tertelan pun tak ada masalah. Pakai yang compact tu, sebab dia kecil kepala dia tu, dia punya ni boleh sampai ke siapa yang masih ada gigi geraham bongsu kan. Selalu yang terselit-selit, yang jauh-jauh tak sampai, bukaan mulut tak besar. Itulah kegunaan compact tu. KSD pun dah tak ada gigi geraham bongsu, dah buang kan. So KSD guna ni lah yang biasa punya. Okay, yang biasa punya. Saya beritahu, janganlah ragu-ragu selepas ni. Kalau you nak berkumur hanya sekali saja, nak biarkan ubat gigi ni stay dalam mulut, tak ada masalah. Menggunakan semua bahan-bahan natural sahaja dalam produk-produk dia. Okey, tidak mendatangkan mudarat atau bahaya. Okey. Lagi satu yang mungkin orang tahu dan mungkin orang tak tahu. Mungkin KSD je tahu. Mungkin KSD je yang perasan. KSD tak tahulah, tapi KSD nak share lah dengan you all kan. Macam ni. Selalu kita letak brus gigi kita, ubat gigi tu dalam bekas, right? Sama ada you letak dalam gelas you ke, ataupun ada bekas dia kan yang macam 4 segi tu kan. Toothbrush sebelah, ubat gigi sebelah, apa-apa. Tapi apabila dia duduk di dalam dalam bekas tu dan kita biarkan dia, maksudnya biarkan dia lah, pakai hari-hari lah, angkat biarkan. You perasan tak dia punya bawah ni nanti akan ada hitam. Dia akan naik macam kulat-kulat juga macam mana brus gigi kita. Dia akan naik. Hitam-hitam nanti kat sini. Lama kadang memang memang kita tahu sebab air yang kita guna tu bukan air tapis, right? Satu lagi, bila air yang bertakung tu, kita tahu bila bertakung tu of course dia akan mendak, benda-benda kotor apa semua kan. Kalau kita biarkan air, kita tadah air pun dalam satu botol, kita biarkan, kita akan nampak ada keladak gitu kan. So termasuk juga bila kita ni kan basah kan, bila kita nak brus gigi kita dah basahkan dan kita letak, dan of course kalau basah tu boleh membuatkan bila kita letak tu sikit-sikit sebanyak akan menyumbang. Kadang-kadang tu sebab percikkan air pun boleh masuk ke dalam bekas yang kita letak tu, nanti dia jadi hitam. Lumut kat sini. Dia start lah, bukanlah semua tapi kita boleh nampak lah apabila benda yang bergerigi ni lebih lagi lah macam mana yang dia berlekak-lekuk. Kat sini kan berlekak-lekuk kadang ada je. Warna hitam-hitam tu kan kat sini kan, especially. Kita fikirlah, bukan ke ubat gigi kita ni antibakteria? Kan lepas tu, jadi bila antibakteria KSD buat macam mana? Ulang balik. KSD buat macam mana? KSD buat macam ni. Kalau kita dah pun brus gigi kan, kita dah bubuh semua. Lepas tu, of course dah masa tu tangan kita pun dah bersih. Nampak tak? Keluar dalam banyak ni je. KSD sapu dengan jari KSD. Okay. Lepas tu, KSD letak kat sini. KSD lebih-lebihkan sikit. KSD sapu kat sini. KSD tengok. Mold tu, mendapan apa benda lah, kulat ke apa benda yang hitam tu, kulat ke apa benda, mold lumut hitam tu ke apa, dia naik tak? So you boleh tengok, dia dah kempis macam ni, maknanya KSD dah pakai banyak dengan family, dah pakai ubat gigi ni, tapi dia tetap bersih. Sebab ubat gigi kita ni antibakteria. Kat sini sebab kita letak dalam bekas kita kan, ada kena air bertakung semua. Sikit sebanyak mesti ada yang hitam-hitam tu. Jadi bila ada hitam-hitam tu, kulat mendapan tu dia akan naik. Mold, naik apa, tak tahu lagi saya cakap lumut ke. Lumpur lah dah. Lumut ke kan, mengapa kulat air ke hitam-hitam tu lah. Faham lah kan. Itu KSD sapu. Dalam beberapa hari, lepas 3-4 hari tu kan, KSD bersihkan balik, dan KSD sapu lagi. Macam tu lah KSD buat. You all buatlah juga, supaya dapatlah you tak rasa macam alamak air kotornya, gelilah pula kan, hitam-hitam ke apa. Tapi nak pakai ubat gigi, nak bagi bersih. So you cubalah buat. Itulah tips dari KSD untuk kali ni. KSD akan sambung pula dengan topik selepas ini, kisah seram Diva KSD. Alah sesekali lah kau, sekali-kali. KSD nak cerita kisah-kisah hidup ke, kisah-kisah seram ke. Sebelum tu nak berakhirnya video ni, belakang ni, ini adalah lukisan yang KSD buat. Ini lukisan dari KSD buat. KSD jual lukisan ni, nampak tak? Ia besar 2x3. Sebenarnya boleh tengok kat sini ni. Kar tu timbul warna gold color macam tu kan. Nampak?
Siapa nak beli bolehlah PM KSD, DM ke, komen ke, hantar mesej ke, macam tu lah. KSD ada letak juga, KSD punya lukisan ni dekat NFT, pentas.io. Berapa? Kalau ikut BNB dia RM, KSD jual RM 1000. Sebab KSD jual murah hari tu, 500 pun tak ada orang beli. Kan, letak harga 500 pun tak ada orang beli. So KSD letak je harga 1000. Puas hati aku. Sebenarnya kalau tengok betul-betul lukisan ni memang berbaloi lah. Gold color, ada silver, ada semua. Kan, itu sentuhan dari KSD lah. Kalau you all nak beli, banyak lagi KSD punya koleksi lukisan. Gitu. Okay, you all. Okay, see you guys dalam next video. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan terlepas pandang.